Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengambil peluang ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan kerta kerja dalam seminar kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2021. Dan tajuk kertas kerja yang akan saya bentangkan pada hari ini iaitu pelibatan pelajar melalui pengalaman pembelajaran impak kesediaan kerjaya pelajar politeknik. Saya Fauzia Ahmad Jaafar daripada Pusat Pengajian Pendidikan Universiti Utara Malaysia. Baiklah, okey, kita pergi kepada isi kandungan iaitu pengenalan permasalahan kajian akan dibincangkan di sini iaitu dan seterusnya objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian dan juga perbincangan. Baik, kita pergi kepada pengenalan di mana sebagaimana kita tahu bahawa sekiranya setiap orang yang masuk ke institusi pengajian tinggi mengimpikan satu keputusan ataupun kejayaan yang cemerlang dari segi pencapaian akademik mereka. Ini adalah kerana pencapaian yang cemerlang dalam akademik merupakan kayu ukur kepada kejayaan seseorang pelajar itu. Ini menunjukkan bahawa pendidikan merupakan faktor utama dalam menyumbang kepada pembangunan modal insan dan penyediaan tenaga kerja di peringkat global. Sekiranya seseorang itu cemerlang dari segi akademik, jadi dia akan memudahkan seseorang itu untuk menyediakan diri mereka ke arah kesediaan dari segi kejaya di masa depan. Bagi tujuan ini, faktor pelibatan pelajar adalah memainkan peranan penting dalam mencapai kecemerlangan akademik pelajar. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada permasalahan kajian yang mana akan memberi fokus kepada matlamat dan hala tuju sistem pendidikan di Malaysia. Berdasarkan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 yang memberi fokus kepada dalam melahirkan graduan yang holistik, seimbang dan berkemahiran insaniah. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran insaniah? Di sini, kemahiran insaniah bermaksud membina kesejahteraan diri dan seterusnya membangunkan mereka ini sebagai model insan yang dapat menyumbang secara positif terhadap keluarga, organisasi, masyarakat, negara dan dunia khususnya dalam pembangunan ekonomi. Walau bagaimanapun, untuk menyediakan modal insan yang dapat menyumbang kepada pasaran tenaga kerja dan menyumbang kepada pembangunan negara bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Sehubungan dengan itu, perlulah kita meningkatkan langkah untuk melengkapkan diri pelajar-pelajar ini dengan pelbagai ilmu pengetahuan dengan melibatkan diri mereka melalui pengalaman dan pembelajaran di dalam dan di luar kampus bagi mencapai akademik yang cemerlang dan seterusnya siap siaga dalam kerjaya bagi menembusi pasaran kerja di peringkat global. Apabila kita memperkatakan tentang pelibatan pelajar, kita tidak dapat lari dari merujuk kepada teori pelibatan pelajar Einstein 1984 yang mengkategorikan iaitu 4 kategori. Yang pertama, pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik ataupun dengan pensyarah, pelibatan pelajar dengan rakan sebaya, pelibatan pelajar dengan organisasi ataupun komuniti luar dan juga pelibatan pelajar dalam akademik. Jadi dengan keempat-empat kategori ini, namun begitu dalam kajian ini, pengkaji hanya memberi fokus kepada dua sahaja iaitu dua konstruk sahaja iaitu pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik dan juga pelibatan pelajar dengan rakan sebaya. Ini adalah untuk bertujuan melihat sejauh manakah tahap pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik dan juga pelibatan pelajar dengan rakan sebaya
dalam kalangan pelajar-pelajar politeknik dan khususnya di peringkat institusi pengajian tinggi. Baiklah, para hadirin, kita akan pergi pula kepada meneliti objektif kajian. Objektif kajian adalah terdiri daripada dua objektif, iaitu mengkaji tahap pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik dan pelibatan pelajar dengan rakan sebaya dalam kalangan pelajar politeknik. Dan objektif yang kedua iaitu mengenal pasti hubungan antara pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik dan pelibatan pelajar dengan rakan sebaya terhadap pencapaian akademik pelajar politeknik. Baik, untuk slide ini kita akan lihat pada metodologi kajian yang mana pengkaji akan menerangkan satu persatu. Rangka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini iaitu kajian tinjauan dan persebalan melibatkan 217 pelajar Politeknik Arau Perlis yang melibatkan semester 5 dan 6 dari pelbagai program, dan di pemilihan persembalan ini adalah berdasarkan secara rawak mudah. Instrumen yang kita gunakan iaitu 13 item Malaysian University Student Learning Involvement Skill MUSLIS yang dibangunkan oleh saya sendiri, Rosna Awang Hashim dan juga Tengku Faika Tengku Arifin pada tahun 2012. Dan skala Likert 5 mata digunakan untuk mengukur pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik dan pelibatan pelajar dengan rakan sebaya. Bagi analisis data pula, kita menggunakan secara deskriptif. Baik, para hadirin, kita akan pergi kepada dapatan kajian di mana jadual 1 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi setiap pemboleh ubah kajian. Di sini kita lihat pemboleh ubah kajian iaitu pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik dan juga pelibatan pelajar dengan rakan sebaya. Dan kita dapati dapatan kajian ini menunjukkan bahawa nilai min bagi pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik adalah 3.02, manakala nilai min bagi pelibatan pelajar dengan rakan sebaya adalah 4.15. Jadi ini menunjukkan dapatan ini jelas menunjukkan bahawa tahap pelibatan pelajar kalau kita lihat di sini iaitu kalau dibandingkan dengan pelibatan pelajar dengan rakan sebaya adalah lebih tinggi. Iaitu 4.15 apabila dibandingkan dengan nilai min dengan pemboleh ubah pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik. Seterusnya kita pergi kepada untuk persoalan kajian yang kedua iaitu dapatan kajian ini menunjukkan bahawa dapatan kajian terdapat hubungan yang signifikan antara pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik terhadap pencapaian akademik. Jadi kajian ini menolak hipotesis alternatif. Ya. Manakala dapatan kajian menunjukkan hubungan yang signifikan antara pelibatan pelajar dengan rakan sebaya terhadap pencapaian akademik. Oleh itu, hipotesis alternatif 2 adalah diterima. Okey, kita pergi kepada perbincangan. Berdasarkan dapatan kajian tadi yang telah kita bincangkan sebelum ini menunjukkan bahawa tahap pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik dalam kajian ini didapati lebih rendah berbanding tahap pelibatan pelajar dengan rakan sebaya. Dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian Kim Chang and Park 2009 dan juga Chang. Dan begitu juga dengan tahap pelibatan pelajar rakan sebaya yang tinggi, tahap dia dari berdasarkan nilai min menunjukkan bahawa pelajar lebih kerap melibatkan diri dengan rakan sebaya. Kajian ini juga selari dengan kajian Rohani Abdullah dan juga Abdul Hamid dan Ismail Ahmad Daud 2020. Jadi kalau kita lihat bahawa pelibatan pelajar dengan rakan sebaya, nilai minnya adalah lebih tinggi. Ini menunjukkan bahawa tahap
mereka melibatkan diri dengan rakan sebaya ada lebih tinggi. Ini bukan bermaksud mereka tidak ada langsung pelibatan pelajar dengan kaki tangan akademik, dengan pensyarah. Ini adalah kerana mereka banyak melibatkan diri dengan rakan sebaya kerana kebanyakan tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah ataupun projek-projek ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah lebih banyak melibatkan dengan rakan sebaya berbanding dengan pensyarah ataupun kaki tangan akademik. Oleh yang demikian, kita lihat tahap pelibatan pelajar dengan rakan sebaya adalah nilai minnya lebih tinggi. Itu yang cuba saya nak terangkan di sini. Kerana tugasan, begitu juga dengan aktiviti dengan organisasi, dengan komuniti di luar, adalah pelajar itu sendiri lebih banyak berhubung, lebih banyak berkomunikasi, berinteraksi dan bersama-sama, bekerjasama dengan rakan sebaya. Okey, kalau kita lihat pula dengan pengalaman dan pelibatan pelajar ketika di kampus ini adalah merupakan salah satu peluang ataupun ruang untuk mereka menyediakan diri dari segi kerjaya mereka di masa depan dan merupakan satu nilai tambah seperti kreativiti, kerja berpasukan. Inilah peluang mereka untuk bekerjasama dengan rakan-rakan dan juga dengan individu dengan organisasi ataupun masyarakat komuniti di luar untuk merealisasikan inovasi dalam sesebuah organisasi. Sebagaimana kita tahu, ketika mereka di alam pekerjaan nanti, biasanya pihak organisasi, pihak pengurusan amat memerlukan pekerja-pekerja yang mempunyai tahap pemikiran kreatif yang tinggi, bukan sekadar pencapaian akademik khususnya. Jadi pencapaian akademik adalah bukan semata-mata untuk menjamin seseorang itu untuk mendapat peluang pekerjaan di luar sana. Tapi mereka juga memerlukan nilai tambah seperti soft skill untuk khususnya kerja kreativiti untuk membolehkan diri mereka diberi untuk mendapat pekerjaan di luar sana. Baik, sekian dahulu setakat ini pembentangan kertas kerja saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua.